Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah isu yang paling menarik perhatian kita hari ini. Tun Mahathir didakwa menipu, berbohong berkait dengan kenyataannya baru-baru ini di dalam satu wawancara. Dalam wawancara itu, Mahathir kata ada pemimpin yang mau berjumpa dengannya dihalang oleh Anwar. Nampaknya perbuatan Tun Mahathir itu kantoi bohong sekali lagi. Ada netizen kata, Tun Mahathir dah habis modal sangatkah sehingga sanggup menipu. Ini reaksi Anwar Ibrahim apabila beliau dituduh kononnya menghalang pemimpin luar negara berjumpa dengan Mahathir. Ada netizen mencadangkan supaya Anwar Ibrahim jangan berlembut lagi dengan Mahathir. Ambil tindakan undang-undang saman Tun Mahathir sekurang-kurangnya 1 bilion ringgit, kata mereka, kerana menurut mereka mungkin Mahathir mampu membayar kalau setakat 100 juta. Saman 1 bilion dan mungkin itu akan membuatkan Mahathir akan serik, kata mereka lagi. Ada juga yang menasehati Mahathir supaya lebih berhati-hati kerana usianya yang sudah terlalu senja, bila-bila waktu saja mungkin akan dipanggil dan itu perlulah bertobat dengan segera daripada terus menabur perkara-perkara yang kurang tepat, kata mereka. Anwar Ibrahim akhirnya bersuara berkaitan tuduhan Mahathir. Kononnya dia, Anwar Ibrahim, menegah ataupun menghalang pemimpin berjumpa Mahathir. Kata Anwar Ibrahim, pemimpin mana nak jumpa Mahathir? Soal Anwar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan Dr. Mahathir bahawa kerajaan menghalang beberapa pemimpin asing berjumpa dengan bekas Perdana Menteri itu. Netizen bertanya, sebenarnya siapakah pemimpin yang mahu berjumpa Mahathir lagi? Benarkah ada lagi yang nak berjumpa dengan beliau, kata netizen. Anwar berkata tiada mana-mana pemimpin luar negara yang ingin bertemu dengan Mahathir. Nampaknya memang Mahathir tipu kalau menurut apa yang dinyatakan oleh Anwar ini. Kata Anwar, jangan dilayan sangat sebab pertamanya, pemimpin luar mana nak jumpa dia. Kalau nak jumpa pun apa masalahnya? Kalau kawan dia dulu, nak kenal, nak jumpa, tak ada, kata Anwar Ibrahim. Yang baru-baru ini pemimpin Thailand, Jepun, Indonesia, Turki, tak ada yang minta nak jumpa. Kalau minta, tak apa, saya nak kata jangan. Tak akan saya kata nak jangan, kata Anwar Ibrahim. Jumpalah, apa salahnya, kata Anwar seperti dilapor bernama. Anwar berkata demikian dalam sidang media selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Bahrain atas jemputan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Bahrain Salman Hamad Al-Khalifawi. Baru-baru ini, Mahathir mendakwa Anwar menghalang beberapa pemimpin negara asing daripada bertemu dengannya. Ada pemimpin negara asing dari 2-3 buah negara minta nak jumpa saya. Oh, Anwar kata tak boleh jumpa, kata Mahathir. Nampaknya ini satu penipuan atau mungkin bersifat fitnah apabila Anwar Ibrahim sudah menafikannya. Pemimpin itu kawan saya, kenal dengan saya, kata Mahathir. Mereka datang ke Malaysia nak jumpalah dengan saya, namun Anwar cakap, oh tak boleh. Jadi beliau yang potong semua hubungan dakwanya ketika ditemu bual dalam sebuah podcast. Anwar berkata dakwaan dibuat Dr. Mahathir itu tidak seharusnya dilayan. Hari-hari dia buat dakwaan. Saya mana ada duit, tapi saya iaitu Dr. Mahathir mana ada duit, tapi anak dia 1 bilion lebih. Itu bukan pertuduhan, itu pengakuan, katanya. Dia merujuk kepada kenyataan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang sebelum ini dilaporkan berkata 2 anak Mahathir memiliki harta bernilai lebih 1.2 bilion ringgit. Sementara itu Anwar berkata, Malaysia akan terus bersuara memperjuangkan isu rakyat Palestin yang sedang berdepan kezaliman Israel. Katanya,
Malaysia adalah sebuah negara bebas dan berdaulat serta boleh menyatakan pendirian di mana-mana sahaja. Kita punya pendirian dan kita sudah suarakan, kata Anwar lagi. Beberapa komen daripada netizen ialah, jawapannya, kata Jimmy Page, ialah Erdogan nak jumpa Mahathir. Isteri Erdogan sahaja dibenarkan jumpa Tun Siti dan maklum yang Erdogan tak dibenarkan jumpa Tun Mahathir oleh Anwar, kata Jimmy Page. Tetapi Anwar sudah menafikannya. Anak JB kata sudah out of limelight, 22 tahun memerintah masih tak cukup ke? Umur menjelang 100 tahun masih nak buat kacau, kata anak JB. Greg Kancil kata hukum karma untuk dia. Kena buat macam pemimpin PAS. Orang nak jumpa mereka sendiri pergi jumpa. Contoh, perjumpaan pemimpin PAS dengan pemimpin-pemimpin Cina. Orang lain jumpa, dia kata kawan komunis. Dia jumpa sahabat komunis. Hahaha, kata netizen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bahasa Melayu, Abdul Hadi hipokrit, kata pemuda PH Terengganu. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dilabel sebagai hipokrit apabila mengkritik penggunaan bahasa Inggeris secara meluas dalam negara dan menganggapnya sebagai bukti kegagalan kerajaan memartabatkan bahasa Melayu. Ketua Pemuda PH Terengganu Wan Muhammad Hasbi Halik Wan Ahmad berkata, PAS juga sebenarnya gagal memberikan ruang yang sepatutnya kepada bahasa Melayu. Kata Wan Muhammad Hasbi, sikap hipokrit itu malah dapat dilihat di negeri Abdul Hadi Awang sendiri, yaitu Terengganu. Apabila kerajaan negeri kerap mencampur adukan bahasa Inggeris dan Melayu dalam pelbagai hebahan serta acara rasmi. Ironinya, walaupun lantang mengkritik penggunaan bahasa Inggeris di peringkat persekutuan, PAS nampaknya tidak teragak-agak menggunakan bahasa tersebut apabila melibatkan promosi acara di negeri sendiri. Tindakan sebegitu bukan sahaja mencerminkan betapa tidak konsistennya PAS dalam dasar bahasa, tetapi turut menunjukkan bagaimana prinsip memartabatkan bahasa Melayu hanya dilaungkan apabila ia selari dengan agenda politik mereka. Katanya dalam kenyataan kepada Malaysia Kini hari ini. Kemarin, Abdul Hadi meluahkan rasa kecewanya apabila mendakwa kerajaan gagal memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, meskipun ia telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Berucap di Dewan Rakyat, Abdul Hadi berkata, bahasa Melayu masih lagi terpinggir di negeri ini, manakala bahasa asing masih menjadi keutamaan, termasuk dalam urusan kerajaan. Apa berlaku hari ini bercelaru, kedai di bandar, ibu negara semua ada bahasa. Bahasa ada, penggunaan bahasa Melayu kadang-kadang halus kecil sahaja. Bahasa Inggeris besar walaupun orang Inggeris dah tak ada, kata beliau. Dalam majlis orang putih ada 3 ekor sahaja, yang orang kita ni ramai, semua orang berbahasa Melayu, tapi cakap guna bahasa Inggeris juga. Surat rasmi bicara di mahkamah macam masih lagi bahasa Inggeris, kata beliau. Wan Muhammad Hasbi berkata, dalam konteks itu rakyat pastinya tertanya-tanya, sama ada kritikan Abdul Hadi terhadap penggunaan bahasa Inggeris benar-benar ikhlas atau sekadar retorik politik murahan. Tambahan pula katanya, pendekatan kerajaan Terengganu yang menggunakan bahasa Inggeris dalam acara rasmi bukanlah perkara terpencil. Banyak lagi program lain yang seakan-akan meminggirkan bahasa Melayu dengan alasan untuk menarik perhatian pelancong dan pelabur asing. Jika benar bahasa Melayu hendak dimartabatkan, mengapa PAS tidak menunjukkan teladan terlebih dahulu di negeri yang mereka kuasai? Bukankah lebih wajar untuk menghapuskan penggunaan bahasa Inggeris dalam semua acara rasmi negeri sebelum menuding jari kepada pihak lain? Sikap hipokrit ini turut menonjolkan betapa PAS seringkali mengamalkan double standard
dalam isu-isu penting, ujarnya yang merujuk pelbagai poster acara kerajaan negeri yang disiarkan di Facebook Menteri Besarnya Ahmad Samsuri Mokhtar. Dia yang juga Ketua Pemuda Amanah Terengganu itu menambah, di hadapan penyokong sendiri, pemimpin PAS tampil kononnya pejuang bahasa dan budaya bangsa. Namun dalam pelaksanaan, mereka sendiri tidak teragak-agak melanggar prinsip yang dilaungkan. Tindakan sebegini bukan saja mengelirukan rakyat, malah boleh menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap keikhlasan perjuangan PAS dalam memertabatkan bahasa kebangsaan. Akhirnya, rakyat berhak mempersoalkan kejujuran PAS dalam isu bahasa ini. Jika benar bahasa Melayu mahu diangkat martabatnya, PAS seharusnya bermula dengan membersihkan rumah sendiri. Selagi mereka sendiri mengutamakan bahasa Inggris dalam program-program negeri, selagi itulah kenyataan mengenai bahasa kebangsaan akan dilihat sebagai sekadar gimik politik murahan, kata beliau lagi. Tinggalkan komen Anda, ikuti ulasan selepas ini.